Assalamualaikum. Kita kembali bersama channel Asas Bahasa Arab Fast Track. Percayakah anda kalau saya katakan seorang rakan yang telah belajar kaedah Bahasa Arab Fast Track ini telah boleh membaca Al-Quran dan memahami maksudnya? Bukankah memahami maksud Al-Quran itu jauh lebih baik daripada sekadar membacanya? Umpama kita menerima satu surat dari seorang kekasih dari Rusia, bukankah memahami isi kandungan surat tersebut, memahami dan mendalami isi hatinya jauh lebih baik daripada sekadar mengeja atau membaca surat yang bahasanya asing bagi kita? Kita perlu memahami isi kandungan Al-Quran. Baik, untuk itu kita terus kembali kepada jadual isim seperti yang kita telah pelajari dalam siri 1.1 Asas Bahasa Arab Fast Track. Sila fokus kepada jadual isim ini sehingga lengkap, kerana sekiranya anda menguasai jadual isim ini, anda telah menguasai isim seluruhnya. Seterusnya kita lihat pula bagaimana kalau nasab bagi kategori dua, musanna dan juga jamak plural. Mari kita lihat. Baik, cuba perhatikan. Apabila nasab perkataan muslimun ini untuk dua orang lelaki, maka dia akan bertukar daripada ani menjadi aini. Sebab itu kita sebut muslimani semasa rafa', dia menjadi muslimaini semasa nasab. Bermaksud dua orang lelaki muslim, dan kalau dua orang lelaki muslimah, kalau dua orang perempuan muslim ataupun dua orang muslimah, maka dibaca sebagai muslimataini dengan penambahan taini. Jelas ya? Baik, bilakah masanya kita nak menggunakan kataan muslimaini dan muslimataini ini? Iaitu apabila perkataan ini terkena efek perbuatan. Contohnya, Zaid ini memukul dua orang lelaki muslim. Kuat Zaid ni. Daraba Zaidun muslimaini. Okey, bermaksud Zaid telah memukul dua orang lelaki muslim. Dan jika Zaid ni memukul dua orang muslimah, maka kita kena tulis daraba Zaidun muslimataini. Okey, muslimataini. Apabila kita hendak mengatakan ramai lelaki muslim yang dipukul oleh Zaid, maka kita kena menggunakan kategori jamak, iaitu kategori jamak dalam keadaan nasab, iaitu efek perkataan yang telah terkena efek perbuatan. Maka penambahannya adalah ina, bukan lagi una. Semasa rafa' jamak adalah muslimuna, iaitu tambahan una. Tetapi semasa nasab kita mesti menggunakan penambahan ina, iaitu muslimuna menjadi muslimina. Sebab tu kadang-kadang anda menjumpai perkataan muslimun, kadang-kadang kita menjumpai perkataan muslimin, kerana masalah perubahan baris keadaan ataupun kategori ni. Ini kategori nasab ya. Dan kalau wanita, perempuan, muslimah, ramai, maka kita kena mengatakan muslimatun ditukarkan kepada muslimatin. Tak baris bawah, baris dua di bawah, muslimatin.
Contoh, apabila si Zaid ini Zaid telah memukul ramai lelaki Muslim. Jadi kita kata daraba Zaidun muslimina. Okey, kita tak boleh kata muslimuna lagi. Kita kata daraba Zaidun muslimina. Azan. Jahat sungguh Zaid ni, habis semua orang dipukulnya. Kita tukar kepada ayat yang lebih positif. Contoh, kita katakan Zaid telah menolong Nasara Zaidun. Zaid telah menolong beberapa orang muslimah, plural muslimatin. Ini lagi positif lah. Zaid telah menolong, Nasara means menolong, bermaksud menolong, telah menolong muslimatin, beberapa orang perempuan muslimah. Baru nampak Zaid ni bagus ya, Zaid ni. Baik, kita sudah selesai dua kategori, iaitu rafa' dan kategori nasab. Ada satu lagi kategori, iaitu dipanggil jarun. Kategori jar ini adalah bagi isim-isim yang akan berubah barisnya ke baris bawah, dan beberapa contoh yang lain. Contohnya ialah kataan muslimun mentukar menjadi muslimin. Okey. Dan muslimatun menjadi muslimatin. Okey. Maka penambahannya adalah baris bawah itu saja. Jadi huruf hujung ini, huruf mim ini, daripada mun menjadi min. Baris dua di bawah. Dan muslimatun menjadi ta marbutah, itu menjadi baris bawah gitu. Muslimatin. Inilah kategori jar. Bilakah perlu kita menukar daripada rafa' kepada jar? Apabila isim itu didahului oleh sendi kata, preposition. Contoh, kita katakan daraba lagi. Okay, tak apalah. Daraba Zaidun, telah memukullah Zaid seorang musliman ma'a, ini sendi kata bersama. Ma'a maksudnya bersama. Maka selepas perkataan ma'a ini, kita mesti jadikan isim itu jar. Contohnya kita mesti guna muslimatin. Zaid telah memukul seorang lelaki muslim bersama seorang perempuan muslim. Minta maaf orang bernama Zaid sekadar contoh, nak menunjuk efek perbuatan. Cuba perhatikan. Ada ketikanya isim itu menjadi nasab kerana dia adalah efek kepada perbuatan daraba ni, pukul kena pada dia. Dan ada ketikanya isim itu berubah menjadi jar. Menjadi jar kerana dia terkena efek harf jar. Ini kita akan belajar masa preposition nanti, masa segmen harf nanti. Ma'a muslimin,
ma'a muslimatin. Okey. Sekarang kita lihat pada kategori musanna dan juga jamak. Baik. Bagi kategori musanna dan juga jamak, untuk jar, untuk situasi jar, perubahan yang berlaku adalah sama seperti perubahan pada nasab. Bermakna tanda ini dan juga yang perlu ditambah semasa jar. Contohnya, kalau dua orang lelaki Muslim, maka kita mesti tambah I ini juga. Ini mudah, maknanya duplicate saja. Jadilah dia muslimaini. Ini ulangan ya, makna ulang. Dan kalau wanita, kita tambah ta ini. Okey. Maka menjadi muslimatain. Dua orang muslimah. Begitu juga dengan kategori jamak, maka kita kena guna tanda yang sama semasa nasab. Kita katakan ina untuk lelaki, jadi muslimina juga. Dan untuk wanita kita mesti tukar kepada atin, jadi muslimatin. Okey, jadi sama duplicate untuk nasab dengan jar semasa musanna dan jamak. Kedua-dua tanda ini digunakan semula. Cuba saudara-saudari perhatikan kekuatan jadual ini. Apabila anda telah menghafal satu perkataan isim, contohnya muslimun, anda akan mendapat 18 perkataan. Dengan syarat anda mengetahui tanda-tanda tambahan ini. Okey, jadi anda tahu satu maksud bagi satu perkataan Arab, anda telah mendapat 18 perkataan yang lain yang berpunca daripada nama, daripada isim yang satu tadi. Jadi satu dapat 18. Jadi tanda-tanda ini perlulah diketahui ataupun dihafal supaya anda boleh menambah di hujung perkataan yang anda hafal. Mari kita buat contoh. Katalah kita diberi satu perkataan isim yang lain dan kita nak apply kepada jadual ini. Kita diberi perkataan seorang mukmin. Ejaan mukmin adalah min hamzah mu'minun. Okey. Seorang lelaki mukmin. Maknanya dia berada di sini. Jadi masa rafu' mu'minun, semasa dia seorang perempuan mukmin, semasa rafu' adalah mu'minatun. Ni hamzah Okay. Semasa dua orang lelaki mukmin, maka dia menjadi mu'minani kerana ada tambahan ani. Kalau perempuan, mu'minatani
Nampak ya? Dan kalau ramai kita kata mu'minuna. Okay. Dan kalau perempuan kita kata mu'minatin. Beberapa orang perempuan beriman. Dalam kategori nasab, katalah mereka terkena efek dan Zaid telah menolong seorang lelaki mukmin, maka kita kena tukar daripada mukminun menjadi mukminan. Ya. Kalau perempuan jadi mukminatan. Sorry. Okay. Dan kalau dua orang dia menjadi mukminah. Ini perempuan mukminatai ini okay. Kalau ramai lelaki Muslim semasa nasab, mu'minina, mu'minatin, semasa jar mu'minin, mu'minatin. Dan ini sama. Okay. So inilah semua kategori jar bagi mufrad, bagi musanna untuk dua orang, dan untuk jamak bagi ramai, kategori ramai. Baik, inilah semua tanda-tanda yang diperlukan untuk anda menguasai semua perkataan isim.